3.3 3.3 iaitu pencernaan makanan, pencernaan makanan. Kita benci itu di duodenum, tak silap. Kita benci di duodenum, iaitu bahagian duodenum di situ. Okey, pada 22 bulan saya ada tanda situ. 22 hari bulan 2, hari ini 25. Ini 25. Jadi organ yang seterusnya, jadi selepas kita dah bincang tentang apa tu mulut, kemudian daripada mulut, di mulut adalah tempat organ pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Yang dimasukkan dengan pencernaan fizikal yang melibatkan gigi, lidah dan juga air liur. Itu maksudnya. Pencernaan kimia pula yang melibatkan penghasilan enzim. Enzim yang dikeluarkan, contohnya kalau di mulut, air liur merembeskan enzim amylase. Jadi enzim amylase digunakan untuk mencernakan kanji kepada maltosa. Ini sikit ulang kaji pada maltosa. Jadi maknanya bila ada melibatkan tindak balas, maka itu adalah pencernaan kimia. Kemudian daripada mulut pergi ke laluan yang seterusnya, esophagus. Tapi esophagus bukan organ yang yang melibatkan pencernaan kimia ataupun fizikal. Okay, pencernaan fizikal hanya di mulut. Pencernaan fizikal di mulut, pencernaan kimia bermula daripada mulut juga, kemudian pergi ke perut. Okay, jadi organ yang perut pun kita telah bincangkan, enzim yang dirembeskan di perut, iaitu enzim protease. Enzim protease ataupun boleh juga kita terima sebagai enzim pepsin. Apa yang dibuat oleh enzim tersebut, enzim protease ataupun enzim pepsin mencernakan protein kepada polipeptida. Okay, polipeptida. Selain daripada itu juga, dalam perut juga ada asid hidroklorik. Asid hidroklorik yang mana menyediakan medium berasid. Tapi dia bukannya mencernakan. Asid hidroklorik membantu menyediakan medium yang sesuai untuk tindak balas substrat ataupun bahan seperti protein tadi dan dalam masa sama dia juga membunuh mikroorganisma ataupun bakteria yang masuk bersama-sama dengan makanan. Jadi kerana sifatnya yang berasid, asid yang mempunyai pH 2. pH 2 ni maknanya pH yang kuat lah, yang mampu untuk membunuh bakteria. So yang seterusnya ialah duodenum. Jadi makanan memasuki bahagian pertama usus kecil iaitu duodenum. Jadi duodenum ni termasuk dalam usus kecil. Usus kecil. Dia punya salur duodenum ni ataupun kita kata salur yang melibatkan usus kecil ni bermula daripada duodenum. Duodenum. Kalau kepada gambar aja sebelah ni, ini hati. Okey, ini hati. Kemudian ini pankreas. Okey, ini pankreas. Yang hijau salur ni ini adalah salur pundi hempedu. Salur pundi hempedu. Ini pundi hempedu hijau ni. Pundi hempedu. Hempedu ni pahit lah. Kita biasa kalau kita termakan hempedu ni maknanya dia rasa memang pahit lah. Sebab tu ada kata-kata yang menyebut manis seperti madu, pahit seperti hempedu. Jadi pahit seperti hempedu. Kemudian inilah duodenum. Ini duodenum. Ini duodenum. Salur. Kerana duodenum ni dia menghubungkan antara perut ke usus kecil. Perut ke usus kecil.
Okey, hati, ini maklumat tambahan. Hati menghasilkan jus hempedu. Okey, jus hempedu dihasilkan oleh hati, ya. Mana hati ni dia yang menghasilkan jus hempedu tu. Jus tu maksudnya dalam bentuk cecair lah, ya. Tapi dia simpan bukan dalam hati, simpannya dalam pundi hempedu yang warna hijau ni. Cuma yang menghasilkan tu ialah hati. Hati ni ibarat tempat lebihan makanan. Makanan yang lebih, ya. Makanan yang berlebihan, yang bukan tidak digunakan, tapi dia sebagai reserve, sebagai simpanan. Sekiranya nanti ada keperluan, maka makanan daripada hati itu akan digunakan. Ya, kita akan cerita nantilah seterusnya, ya. Apa yang dibuat oleh jus hempedu, ya, saya ulas sekali lagi, jus hempedu dihasilkan oleh hati, tapi disimpan dalam pundi hempedu di sini, ya. Pundi hempedu yang saya pangkah sebagai X tu, ya. Ini adalah pundi hempedu. Dalam ni ada jus hempedu. Jus hempedu dihasilkan oleh hati. Apa yang dibuat oleh jus hempedu? Jus hempedu mengemulsikan. Ini istilah dia, ya. Tak boleh guna istilah lain, ya. Jangan gunakan istilah mencernakan, ya. Gunakan istilah mengemulsikan. Ataupun kita kata dia tak ada satu perkataan pengganti, ya. Saya pun tak tahu perkataan. Kalau kita gantikan dengan perkataan pencernaan ataupun dicernakan tu dia jadi tak kena, ya. Dia tak diterima. Mengemulsikan lemak. Okey, jadi lemak. Kan kita belajar kelas makanan ni ada 7, ya. Kita belajar karbohidrat, ya. Kita ulang balik sikitlah. Karbohidrat, kita belajar tentang protein, ya. Kita ada kelas makanan lemak. Kita ada 7 semua sekali. Jadi kita lihat, ya, lemak ni dia punya proses untuk mengemulsikannya bermula di duodenum. Ya, di duodenum. Kalau karbohidrat, pencernaan bermula di mulut. Ya. Contoh tadi kita bagi kanji. Okey, kanji adalah contoh karbohidrat. Ya, contoh karbohidrat. Protein, pencernaannya bermula di perut. Dia punya starting point dia. Lemak bermula di duodenum. Okey. Jadi apa yang dibuat oleh jus hempedu, dia mengemulsikan lemak menjadi titisan kecil. Ya, dan dalam masa yang sama dia juga menetralkan asid dalam kim. Kim ni sebenarnya kim ni terhasil dalam perut. Ya. Jadi apa tu, kita tahu dalam perut ni ada asid hidroklorik. Ya. Jadi bila makanan ataupun kita kata kim lah, kim ni dalam bentuk separa pepejal, maksudnya satu pepejal, satu lagi cecair. Bila digabungkan kita jadi kim. Ya, ataupun kim tu juga di dalam bentuk seperti susu. Ya, susu. Jadi kim tu akan dia berasid benda tu. Jadi apabila dia melalui duodenum, jadi duodenum ni pahit. Okey, sifat pahit ini adalah alkali. Ya, bila pahit mana alkali. Asid, kalau asid masam. Ya, antara ciri-ciri yang kita belajar sebelum ni, masa form 1 dulu, antara ciri-ciri asid ialah dia masam. Rasa dia masam. Kalau alkali, rasa dia pahit. Jadi hempedu ni pahit. Jadi bila pahit ataupun alkali, dia berjumpa dengan benda yang masam, dia akan jadi neutral. Ya, jadi neutral. Jadi sekarang ni jus hempedu ni dia alkali. Kemudian yang keluar daripada perut ialah kim yang berasid. Ya. Kemudian bila dia berjumpa, bertemu, dia jadi neutral.
Jadi fungsi jus empedu ni selain daripada mengemosikan lemak menjadi titisan kecil, dia juga menetralkan asid dalam kim tersebut. Ya. Selanjutnya, okey. Apa pula peranan pankreas? Jadi kalau kita tengok gambar pankreas ni, dia terlindung lah belakang perut, dia belakang perut. Ni pankreas ni. Pankreas ni yang ni kalau saya lukis mula ni. Ini adalah pankreas. Okay, itu pankreas. Pankreas menghasilkan jus pankreas. Jadi jus pankreas ni mengandungi enzim amylase, enzim protease dan enzim lipase. So ada 3. Ya. Ada 3 ya. Saya selalu tulis sebagai lab lab L A P lab. Lab L untuk lipase, A untuk amylase dan P untuk protease. Okey, protease ya. Semuanya ASE ya sini. Jadi ketiga-tiga enzim ni dirembeskan oleh pankreas. Ya, yang mana dalamnya ada jus pankreas. Jus pankreas itulah yang mengandungi ketiga-tiga enzim tersebut. Kalau kita tengok yang bezanya ialah lipase lah. Lipase. Yang bawah ada. Yang amylase ni kita jumpa di mulut ada. Ya, tetapi amylase dalam mulut ataupun dalam ileo dia neutral. Neutral sebab ileo kita ni neutral, pH dia 7. Ya. Tapi dalam pankreas pH dia berakali. Dia berakali, dia sedikit pahit. Ya. Itu beza. Sebab apa? Sebab kedudukan dia tu. Kedudukan enzim amylase di pankreas dan dia akan rembeskan ke duodenum. Dia dirembeskan ke duodenum, ya. Jadi dia akan jadi alkali. Begitu juga dengan protease. Ya, protease kita jumpa tadi di dalam perut. Ya, dalam perut. Tetapi sebabkan di sini dia akan jadi sedikit beralkali. Ya. Bukan alkali yang kuat lah, alkali lemah. Ya. Amylase dipanggil amylase pankreas. Ini fungsi dia mencernakan kanji, mencernakan kanji menjadi maltosa. Sama juga seperti dalam mulut. Cuma beza tadi saya sebut bahawa amylase pankreas ni dia alkali. Amylase ileo ialah neutral. Dan protease mencernakan polipeptida kepada dipeptida. Ya, kalau kita masih ingat di perut. Okey, kita cuba flashback balik. Di perut, perut protein dicernakan tambah air menghasilkan polipeptida. Polipeptida. Dan enzim yang terlibat adalah pepsin ataupun protease jugalah. Ya, pepsin. Saya tulis sebelum ni, saya tulis protease lah. Ya. Ataupun pepsin. Ataupun pepsin. Itu di perut. Tapi sekarang ni di duodenum. Di duodenum, hasil daripada pencernaan protein di perut iaitu polipeptida. Jadi, polipeptida yang keluar daripada perut pergi ke duodenum, jadi polipeptida akan dicernakan kepada dipeptida. Dipeptida. Ya. Enzim dia ialah protease. Kalau ikut catatan sini, protease. Ya. Tapi kalau belajar subjek biologi, di sini dipanggil enzim dia adalah
enzim trypsin, trypsin. Di sini ditulis protease juga, jadi protease, diterimalah. Cuma saya nak sebut ni kalau biologi ada sikit perbezaan sikit, Baik, sambung. Manakala yang ketiga, lipase. Enzim lipase mencernakan lemak menjadi asid lemak dan glycerol. Okey, jadi maknanya bagi lemak, sebab lemak ni dia punya permulaannya di duodenum, dicernakan. Jadi lemak dicernakan kepada asid lemak dan juga glycerol. Yang saya sebutkan tadi, istilah mengemulsikan. Jadi jus hempedu berfungsi mengemulsikan lemak kepada titisan-titisan kecil, kan. Okey, titisan-titisan kecil itu maksudnya adalah asid lemak dan glycerol. Itu yang dikatakan asid, dikatakan titisan-titisan kecil, ya. Mungkin awak boleh buat catatan. Titisan-titisan kecil itu maksudnya ialah asid lemak dan juga glycerol. Okey. Boleh setakat ni? Boleh semua? Boleh. Okey, bagus. Kita tengok organ seterusnya. Kita bermula daripada mulut, kita pergi ke esophagus, pergi ke perut, pergi ke duodenum, kemudian kita masuk ke usus kecil, usus kecil. Usus kecil merembeskan enzim. Ini enzim yang dirembeskan oleh usus kecil pula, iaitu enzim maltase, protease, dia masih gunakan protease, dan juga lipase. Okay, lipase. Jadi kita tengok enzim-enzim tersebut, sebenarnya banyak lagi enzim-enzim yang dirembeskan oleh usus kecil ni. Tapi kita nak fokus kepada 3 kelas makanan, iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Kita cerita tentang karbohidrat. Karbohidrat kita bincang tentang kanji. Okey, kanji, Kanji ni ialah contoh bagi karbohidrat. Kemudian protein. Okey, protein. Kemudian lemak. Okey. Kalau kita ingat semula, di mulut enzim yang terlibat adalah amylase, amylase saja, amylase alio lah. Di perut kita ada enzim protease ataupun enzim pepsin, enzim pepsin. Sebenarnya ada satu lagi enzim yang mungkin saya ada sebut, iaitu enzim renin, di perut, enzim protease satu di perut ataupun pepsin. Satu lagi ialah enzim renin di perut, Ini awak kena catat ni sebab saya mungkin tak tulis, Jadi enzim renin dalam perut tu dia melibatkan susu. Kalau kita minum susu, susu ni protein. Dia punya kelas makannya protein. Selain pada tu ada mineral lah seperti kalsium, dia ada jugalah, Tapi yang kita nak ceritanya tentang protein tu lah, renin, Tak apalah, kita tak boleh terlalu detail, nanti jadi macam subjek biologi pula nanti, terlalu detail. Kemudian lemak. Lemak bermula tadi di duodenum, di duodenum. Okey. Kita ada masing-masing ada enzim yang dirembeskan oleh jus, oleh jus empedu satu, jus empedu, kemudian jus pankreas. Okey, jus pankreas mengandungi amylase pankreas, kemudian ada protease sendiri ataupun saya sebutkan itu sebagai trypsin, enzim trypsin.
tripsin. Dan satu lagi ialah enzim lipase, enzim lipase. Di usus kecil ada sikit perbezaan dia, ada maltase di situ, maltase. Ada tambahan lah maksudnya. Apa yang dibuat oleh maltase? Enzim maltase mencernakan maltosa menjadi glukosa. Okey, cuba kita flashback sekali lagi daripada mula-mula kanji mulut, kanji tak nampak situ saya guna note dah ya, saya cari note. Mana note? Okey, note. Okey, sedikit nota ya. Untuk karbohidrat dulu ya. Karbohidrat. Okey, kanji. Ya. Campur air menghasilkan maltosa ya. Maltosa. Enzim yang terlibat enzim yang terlibat? Enzim terlibat ialah amylase ya. Amylase. Okey, kemudian maltosa ni. Ini di mulut. Ya, ini adalah tindak balas kimia dalam mulut. Tapi di perut tak ada apa. Tak berlaku apa-apa. Ya, daripada mulut, kemudian perut tak ada apa, kemudian pergi ke usus kecil. Usus kecil, ya. Usus kecil ni barulah maltosa ni dicernakan oleh maltase. Senang nak ingat. Maltosa, maltase kepada glukosa. Okey, pada glukosa. Okey, jadi maknanya produk ataupun hasil akhir di usus kecil adalah glukosa ya. Glukosa. Ini glukosa. Glukosa inilah yang akan diserap nanti ya. Okay, itu untuk karbohidrat. Bagaimana dengan protein? Kalau kita ingat balik protein, ya, ingat balik protein macam mana? Protein bermula pencernaan dia di perut, Jadi di perut itu protein tambah ataupun dicernakan. Kalau tambah air ni maksudnya dicernakan oleh protease. Oleh enzim protease ataupun saya sebut tadi pepsin menjadi polipeptida. Polipeptida di mana? Di perut. Di perut. Dan hasil daripada pencernaan ni terbentuklah polipeptida. Polipeptida pula bila sampai di duodenum, jadi polipeptida akan dicernakan oleh enzim tripsin saya sebut sini tripsin lah, ataupun sini ditulis protease juga sebenarnya yang tepatnya adalah tripsin lah. Kepada apa? Membentuk dipeptida ya. Dipeptida. Di mana ni? Di duodenum. Duodenum. Okey, duodenum. Kemudian masuk usus kecil. Dipeptida akan dicernakan oleh, di kata situ protease lagi ataupun lebih tepat sebenarnya adalah enzim erepsin. Erepsin membentuk asid amino. Asid amino. Itu untuk protein untuk protein. Tapi ini yang saya contoh ni nanti saya akan share dalam grup Sambungan tadi. Manakala protease mencernakan dipeptida menjadi asid amino. Asid amino. Okey.
Bagaimana dengan lemak? Lemak tadi bermula di duodenum kan? Di duodenum, lemak diemulsikan membentuk asid lemak dan juga glycerol. Glycerol. Tapi sebabkan dia tu lemak, ya, maka pencernaan dia tu kena diteruskan di usus kecil. Lemak ni sebab dia agak berminyak sikit, dia berminyak. Lemak ni sebenarnya ada jenis-jenis dia lah. Ada lemak tepung, ada lemak tak tepung, ada lemak daripada sumbernya tumbuhan, ada lemak yang berasal daripada ataupun bersumberkan daripada haiwan. Jadi dia kategori lemak ni dia special sikit. Maka walaupun di duodenum telah terhasilnya asid lemak dan glycerol, tetapi pencernaan lemak diteruskan lagi di usus kecil. Jadi lipis sekali lagi akan mencernakan lemak menjadi asid lemak dan glycerol. Maknanya di duodenum dan juga di usus kecil ni ada 2 kali benda yang sama, iaitu lemak dicernakan kepada asid lemak dan glycerol. Okey, itu usus kecil. Apa yang berlaku di usus besar? Usus besar ni lah yang gambar ni. Ini. Usus besar. Ni. Dia punya kawasan dia, teritori dia, kawasan dia. Makanan yang tidak tercerna akan memasuki usus besar. Ada yang tidak tercerna. Bukan semua makanan dicernakan. Ada yang tidak tercerna. Sebab tu, makanan yang tidak tercerna akan memasuki usus besar. Di usus besar berlakunya proses penyerapan semula air. Maknanya bukan sahaja makanan yang tidak tercerna memasuki usus besar, air pun akan memasuki usus besar. Tetapi air yang berada dalam usus besar boleh diserap semula memasuki sistem darah ataupun dalam kapilari darah apabila diperlukan. Rektum. Ini kawasan rektum. Rektum makanan yang tidak tercerna dikenali sebagai tinja. Maksudnya bila dah masuk rektum tu dah jadi tinja. Yang akan tersimpan sementara di dalamnya sebelum dibuang, disingkirkan melalui dubur. Jadi dubur ialah tempat tinja disingkirkan ataupun laluan, bukan tempat lah, laluan. Laluan tinja disingkirkan dari badan melalui dubur. Habis berkenaan dengan pencernaan. Tapi kita akan masuk sikit tentang enzim. Walaupun saya dah sebutkan sebelum ni enzim. Enzim iaitu satu keperluan dalam badan kita ni. Jadi sebenarnya enzim ni adalah sejenis protein. Sebenarnya enzim adalah sejenis protein. Dia adalah sejenis protein yang berfungsi untuk mempercepatkan tindak balas pencernaan makanan. Supaya makanan yang kita makan tu cepatlah dicernakan. Bila cepat dicernakan, makanan tu cepat diserapkan. Dia punya zat dia tu, dia punya vitamin dia, dia punya mineral dia, dia punya nutrien dia tu, boleh digunakan dengan segera oleh tubuh badan kita. Contoh enzim, amylase, protease dan lipase merupakan contoh. Tadi kita dah belajar. Enzim diperbuat daripada protein. Saya pernah sebut tadi. Enzim dibuat daripada protein. Jadi kalau tak ada enzim, apa yang berlaku? Kita reverse psychology saja. Kita just terbalikkanlah. Kalau dia mempercepatkan, so kalau tiada enzim, pencernaan tu boleh berlaku. Tetapi proses tu dia menjadi lama. Proses pencernaan makanan tu menjadi lama. Jadi kadar
pencernaan perlahan. Kadar pencernaan perlahan. Bila kadar pencernaan perlahan, apa kesan dia? Kadar penyerapan makanan pun perlahan. Apa yang berlaku sekiranya kadar penyerapan perlahan? Maknanya badan kita untuk mendapat tenaga, seperti contohnya glukosa. Kita tahu bahawa glukosa contoh ataupun substrat yang diperlukan untuk respirasi. Untuk proses respirasi. Jadi kalau glukosa tak ada ataupun glukosa tu lambat dihasilkan, dicernakan, diserap, maka tenaga pun akan jadi lambat dibekalkan kepada tubuh badan kita. Jadi kita akan jadi lesu. Badan kita akan jadi lemah. Kita akan jadi lesu dan tidak bermaya. Okey, ini ringkasan tadi sebenarnya seperti mana yang telah saya tulis tadi, sama juga. Kanji yang pertama ni kita ingat balik, kanji dicernakan kepada maltosa, di mana amylase membantu mencernakan kanji. Amylase adalah jenis enzim di mana dia dirembeskan oleh kelenjar liur dan juga di pankreas. Ingat lagi di pankreas. Tapi amylase di pankreas dia adalah alkali, manakala amylase di liur adalah neutral. Yang kedua, maltosa. Daripada maltosa di sini, dia pergi kedua. Maltosa dicernakan kepada glukosa, di mana maltase itu enzim yang dirembeskan oleh usus kecil mencernakan maltosa kepada glukosa. Habis untuk itu. Kemudian protein. Jadi kita belajar tadi, protein pencernaannya berlaku di perut. Di mana enzim protease mencernakan protein kepada polipeptida. Polipeptida. Yang keempat, polipeptida itu hasil daripada pencernaan protein kepada peptida di perut. Kemudian polipeptida itu akan bergerak ke duodenum. Dia akan dicernakan oleh enzim protease ataupun saya sebut tadi sebagai trypsin kepada dipeptida, di mana protease ataupun trypsin dirembeskan oleh pankreas ataupun yang terdapat dalam jus pankreas. Kemudian dipeptida ni hasil daripada pencernaan di duodenum akan memasuki usus kecil. Jadi dipeptida akan dicernakan kepada asid amino oleh enzim protease ataupun saya sebut tadi lebih tepat iaitu erepsin. Erepsin. Erepsin yang dirembeskan oleh usus kecil. Manakala lemak diemulsikan di duodenum kepada asid lemak dan juga kolesterol oleh enzim lipase. Enzim lipase satu. Kemudian satu lagi dia juga dicernakan di usus kecil. Selesai itu. Habis. Ada pertanyaan sekarang Ada pertanyaan tak? Tentang 3.3. Kita belajar 3.3 iaitu pencernaan makanan. Jadi yang belum hantar kerja yang muka surat last tu 3.3 itu muka surat 29.30 29.30 dua muka surat SPS tu sila hantar segera. Kemudian yang SPS seterusnya muka surat 33 33. Okey, 33. Nanti saya nak awak buat muka surat 33. Tapi kita belum habis lagi ni. Ada lagi ni. Sebab saya nak masuk sikit proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyahtinjaan. Supaya awak boleh buat muka surat 34 supaya awak boleh buat buku SPS muka surat 34. Dan boleh dia habis lah dia subtopik yang keempat dan terakhir dalam bab 3. Okey, 3.4 proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyahtinjaan. Selepas dicerna, makanan tu kita guna istilah cerna. Cerna ni saya nak ulang semula. Maksudnya suatu makanan dalam bentuk yang molekul kompleks yang besar
kita nak jadikan dia kecil. Nak jadikan dia halus supaya makanan tu mudah diserap. Istilah yang kita nak gunakan itu diserap. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil to absorb. Jadi cerna tu breakdown ataupun digest. Dan lepas digest, lepas hydrolyze, kita akan absorb. Okey, dan daripada absorption pergi kepada transportation. Okay. Proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyahtinjaan. Di sini ada perkataan hasil. Kalau kita ingat balik tadi, hasil daripada pencernaan kita ada berapa? Ada 3 yang daripada kelas makanan karbohidrat, iaitu glukosa. Pertama hasilnya ialah glukosa yang last sekali. Kemudian daripada protein, asid amino, asid amino, dan daripada lemak iaitu asid lemak dan glycerol. Asid lemak dan glycerol. Okey, asid lemak dan glycerol itu hasil pencernaan. Jadi dinding usus kecil, dinding usus kecil kita ni dipenuhi dengan berjuta-juta unjuran halus, yang disebut sebagai wilus. Ini kalau kita tengok gambar sebelah kanan tu, ini bentuk dia seperti unjuran buntu, unjuran buntu berbentuk jari. Ini gambar ni diambil menggunakan micrograph, iaitu satu alat yang digunakan untuk capture, ambil gambar lah. Nama dia micrograph, yang boleh zoom sampai beribu-ribu kali. Jadi beginilah keadaan usus kecil kita sebenarnya, di mana unjuran-unjuran ini bila dia berlipat-lipat, ni dia akan meningkatkan luas permukaan. Meningkatkan luas permukaan untuk apa? Untuk proses penyerapan makanan tercerna. Okey, bila saya sebut sahaja makanan tercerna, maksudnya ingat glukosa, asid amino, asid lemak dan glycerol. Ingat tu 4 tu. Ataupun daripada 3 kelas makanan. Kita nak tengok bagaimana proses dia. Makanan tercerna yang terdiri daripada molekul-molekul kecil mudah diserap. Bila dah kecil, senanglah nak diserap. Nak serap ke mana? Ke dalam sistem peredaran darah. Kena bawa ke sistem peredaran darah. Daripada sistem pencernaan ke sistem peredaran darah melalui dinding usus kecil yang kita tengok tadi lah ni, dinding usus kecil ni. Dindingnya di sini ni semua ni adalah wilus. Dinding usus kecil. Molekul-molekul kecil tersebut kemudiannya dibawa ke seluruh bahagian badan yang memerlukan lah. Bergantunglah kepada keperluan. Okey, ini jelas utuh. Wilus iaitu permukaan usus kecil yang berlipat-lipat untuk menambahkan luas permukaan dan meningkatkan kadar penyerapan hasil pencernaan. Dinding wilus ni sangat nipis, iaitu setebal satu sel saja. Jadi bila dia ketebalan dia tu adalah satu sel, maka dia memudahkan meningkatkan kadar penyerapan makanan tercerna. Manakala dia juga mengandungi banyak salur darah di usus kecil, ataupun kita panggil kapilari darah. Di mana kapilari darah ni berfungsi untuk mengangkut nutrien. Bila sebut nutrien tu termasuklah juga tadi itu makanan tercerna. Iaitu glukosa, asid amino, asid lemak dan glycerol. Itu maksudnya juga nutrien. Bila kita zoom in kan, kita keluarkan satu daripada ni banyak wilus. Bila banyak ni kita panggil microwilus. Bila banyak kita panggil microwilus. Microwilus menunjukkan banyak dan juga saiz dia yang kecil. Okey, jadi
bila kita keluarkan satu daripadanya, wireless ni sebenarnya terdiri daripada beberapa struktur lah, iaitu kalau tengok gambar ni yang warna hijau ni, ini dipanggil laktil. Laktil. Kemudian yang ada warna merah dan warna biru ni, ini adalah kapilari darah. Ya. Yang warna merah ni ialah kapilari darah yang membawa darah yang beroksigen. Yang berwarna biru ni yang membawa darah yang terdioksigen. Istilah beroksigen, teroksigen tu akan dijelaskan nanti dalam bab yang lain. Bab lain. Kemudian yang luar sekali ni, yang luar ni ialah epithelium. Tidak dilabelkan di sini, tapi saya labelkan epithelium. Epi ni luar maksudnya. Epi ni luar. Maksudnya satu struktur ataupun dinding wireless yang berada di luar. Okey, kita tengok yang ditulis ni ya. Yang ni. Jadi makanan yang tidak tercerna bersaiz besar tidak dapat menembusi dinding usus kecil. Jadi makanan yang tidak tercerna, yang tidak ni yang akan masuk apa? Usus besar. Yang akan pergi ke usus besar. Kemudian kalau tidak diserap semula, dia akan dimasukkan ke dalam ataupun bergerak ke rektum dan dubur. Bagi yang bersaiz kecil, yang saiz kecil ni adalah seperti glukosa, asid amino, asid lemak dan kolesterol ni boleh menembusi. Dia boleh menembusi dinding usus. Dinding usus tu dipanggil epithelium tu lah. Dia panggil epithelium. Akan dibawa ke mana? Akan dibawa ke darah. Dia dibawa oleh darah ke sel-sel, ke sistem ataupun ke organ-organ badan ataupun tisu-tisu badan yang memerlukannya. Ke otot, biasanya ke otot lah. Ke otot, ke organ-organ yang memerlukan, ke tisu-tisu. Tengok nanti selepas ni ya. Jadi ini adalah struktur wireless. Struktur wireless saya ulang sekali lagi. Terdiri daripada struktur laktil, kemudian kapilari darah, kemudian juga epithelium ataupun dinding wireless. Dinding wireless ni sangat nipis. Bila dia nipis, jadi dia hanya boleh membenarkan nutrien yang bersaiz kecil sahaja untuk menembusinya. Yang bersaiz besar tidak dapat ditembusinya. Jadi tadi laktil kita tak cerita tentang fungsi dia. Jadi laktil berfungsi untuk menyerap lemak yang dicerna. Bila sebut lemak yang dicerna, maksudnya siapa? Asid lemak dan juga glycerol. Okey, jadi asid lemak dan glycerol dia akan diserap dalam laktil. Okey. Ingat L lah, senang cerita ya. Kita ingat L. Huruf L laktil ni lemak. L untuk lemak. Hasil dia adalah asid lemak dan juga glycerol. Laktil akan menyalurkan lemak. Lemak tu maksudnya di sini maksud lemak ialah hasil je lah. Hasil tu iaitu asid lemak dan glycerol. Bila saya sebut sini lemak membawa maksud hasil daripada pencernaan. Ke mana? Ke sistem limfa. Sistem limfa. Yang kemudian ni salur ke sistem peredaran darah. Akhirnya balik ke sistem peredaran darah lah. Untuk digunakan. Seperti mana gambar rajah sebelah tapi dalam bahasa Inggeris. Okey, dia labelkan sini. Okey, ni ada epithelium, laktil. Okey, tadi tengah tu laktil. Kemudian kapilari darah. Okay. Jadi maknanya laktil ni dia ada fungsi yang khusus lah. Tapi selain daripada lemak ataupun hasil daripada lemak, hasil pencernaan lemak seperti lemak dan juga asid lemak dan juga glycerol, laktil juga menyerap vitamin larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Ataupun ringkasnya vitamin adik lah. Vitamin A, D, E,
Okey, dia sebenarnya asing-asing tu. Cuma nak ringkaskan tu dari vitamin A, D. Vitamin A, D. Vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K ni dikenali sebagai vitamin larut lemak. Sebab dia boleh larut dalam laktin. Dalam laktin. Proses pengangkutan. Tadi kita dah cerita awal-awal dulu pencernaan. Daripada pencernaan pergi penyerapan, sekarang kita masuk kepada pengangkutan. Nak angkut dia, nak bawa dia. Jadi makanan yang telah dicerna dan diserap, okey, ke dalam virus perlu sampai ke sel-sel badan. Sel-sel badan ni dia nak. Dia dah tunggu ni, dia tunggu siapa? Dia tunggu glukosa, dia tunggu asid amino, dia tunggu asid lemak dan kolesterol. Mana ni? Tak sampai-sampai ni. Jadi dia perlu diangkut. Macam kenderaan lah mengangkut. Molekul yang telah diserap ke dalam virus akan mengalami asimilasi. Ini istilah dia. Asimilasi. Apa itu asimilasi? Iaitu proses pengagihan hasil akhir pencernaan. Bagi siapa? Bagi kegunaan sel-sel badan kita. Asimilasi ni maksudnya dia sort, dia sort, dia asingkan, dia agihkan, ikutlah. Glukosa ni siapa yang perlu, dia pun hantar. Siapa yang perlukan asid amino, dia pergi hantar. Siapa yang hantar tu? Sistem pengangkutan. Itu darah. Darah kita lah. Siapa yang perlukan asid lemak dan kolesterol, akan dihantar. Jadi proses pengagihan tu dipanggil sebagai asimilasi. Okey, hasil akhir pencernaan saya dah sebut tadi awal, iaitu glukosa. Glukosa ni dia punya aim dia adalah untuk menghasilkan tenaga dalam proses respirasi. Respirasi ni satu proses di mana glukosa dioksidakan untuk menghasilkan tenaga. Untuk siapa? Untuk otot kita lah. Kita boleh menulis, kita boleh mengangkat, kita boleh memegang otot kita, kaki kita boleh berjalan dan sebagainya. Semua yang perlukan tenaga. Manakala asid amino digunakan untuk membentuk komponen sel-sel. Jadi sel-sel yang baru, sel-sel yang rosak nak digantikan dengan yang baru, untuk pertumbuhan, untuk membina dinding atau membina membran plasma, semua tu. Asid lemak dan kolesterol pula bergabung untuk membentuk lemak. Dia dah ada asid lemak dan kolesterol. Tapi dia pula akan bergabung untuk membentuk lemak. Tapi lemak tu dalam bentuk yang berbeza lah. Dia contohnya lemak tu boleh jadi dia terkumpul ataupun berada di bawah kulit. Bawah kulit kita ni dia bertindak sebagai penebat haba dan juga pelindung organ dalaman di jantung, di paru-paru, di mana dipanggil sebagai tisu adipos. Tisu adipos. Jadi kita tengok sini proses-proses yang terlibat sebagai rumusan daripada sistem pencernaan, iaitu memecahkan partikel makanan yang besar dan kompleks kepada molekul kecil dan ringkas supaya boleh diserap ke dalam virus. Kemudian sistem peredaran darah terlibat dalam mengangkut molekul kecil dan ringkas ini ke sel-sel badan. Manakala asimilasi melibatkan agihan hasil akhir untuk pembentukan sel-sel baru, ini bagi asid amino, respirasi bagi glukosa, pengawalan suhu badan ini ialah untuk lemak. Dan yang terakhir, selepas dah makanan dicerna, makanan diserap, makanan diasimilasikan, jadi bagaimana dengan makanan yang tidak tercerna? Makanan yang tidak tercerna akan dibuanglah, disingkirkan. Okey, makanan yang tidak dicerna dan makanan yang tidak diserap di dalam usus kecil kita ni seperti serat. Kita makan apa? Makan sayur, makan buah,
apa sajalah yang mengandungi serat. Sebenarnya makanan tu dia punya dari segi fizikalnya tidak diserap, tidak boleh dicerna. Bukan tidak diserap, makanan itu tidak boleh dicernakan. Sebab dia mengandungi dinding sel yang bergantian, yang kuat, yang tegar, ya, yang tidak boleh di breakdown, tidak boleh diuraikan oleh enzim. Maka makanan tersebut akan dikira sebagai tidak dicerna, ya, dan juga tidak boleh diserap. Tapi yang diserapnya adalah dia punya vitamin dia. Vitamin tu diserap. Sebab tu saya sebut tadi vitamin seperti vitamin A, D, E, K diserap. Satu lagi vitamin larut air, iaitu vitamin B dan vitamin C, ya, merupakan vitamin yang diserap. Tapi dia punya yang fizikal tu, contoh kita makan sayur lah contohnya. Kita makan sayur apa? Contoh sayur kangkung contohnya, ya. Kita makan, kita kunyah, tak kira lah kita kunyah mungkin separa hancur, lumat sebagainya, kemudian kita telan. Okay. Zat dia tu dapat diserap, tapi dia punya daun tu, dia punya batang tu, dia punya gentian tu, dia punya fiber tu tidak dapat dicernakan. Sebab tu bila kita buang air besar, dia akan keluar bersama-sama. Ya. Selain daripada tu, tinja ni mengandungi sisa rembesan salur pencernaan. Sisa rembesan. Sel-sel mati. Dan juga air lah, ya, yang bersama-sama yang bergerak ke usus kecil. Ada air je, tak bergerak apa saja, ya. Semasa bergerak di sepanjang usus besar, ini usus besar ni sepanjang dia bergerak ni, air dan garam mineral akan diserap semula. Sebab dia masih boleh dipakai, ya, boleh digunakan oleh badan kita, maka diserap semula ke dalam aliran darah. Hal ini menyebabkan makanan yang tidak diserap dan tidak dicerna menjadi sisa pepejal. Betul, najis tu dia dah jadi pepejal lah. Dia tak jadi cecair, ya, dia jadi pepejal. Sebab air dan garam dia telah diserap semula. Bila nak masuk ke rektum, maknanya dah jadi pepejal, ya. Okey. Jadi hal ini menyebabkan makanan yang tidak diserap dan tidak dicerna menjadi sisa pepejal yang disebut sebagai tinja, ya. Sebagai tinja. Tinja akan disimpan sementara, tinggal air tu. Tinja akan disimpan sementara dalam rektum sini, ya, sebelum disingkirkan melalui bubur. Proses penyingkiran tinja daripada badan disebut sebagai penyah-tinjaan. Ya, nyah tu mak singkir lah. Tinja tu tinjalah. Penyah-tinjaan. Okey, jadi tamatlah kita punya perbincangan bab 3. Jadi saya minta anda semua selain pada buat nota, ya, sila siapkan